macam tu lah. Geng, aku tengok kan dekat kampus kita ni makin banyak bendera dah. Mestilah. Sekarang ni kan bloggers. Boleh kemerdekaan kan? Bazir lah. Aku rasa bendera banyak-banyak ni bukan bawa makna pun. Dia cuma apa? Selai kain corak je. Corak Corak. Betul. Kebanggaan tu cukup sekadar kat hati je. Tak perlu nak kibas sana sini. Mana boleh macam tu kan, Man. Bendera ni bukannya sekadar sehelai kain yang bercorak je tau. Yang kau ikat, yang kau kibar. Sebenarnya bendera ni bawa maksud tentang keharmonian, kedaulatan negara kita. Dan kita sebagai orang muda ni kenalah bangga, betul tak? Betul tu. Apa yang ada dekat hati kita ni, kita kena terjemahkan, kita kena tunjukkan. Kita semua ni kan pewaris negara kita. Jadi kita kenalah sayang negara kita. Kita kena hargai jasa orang dulu-dulu. Negara kita ni bukan senang tau nak bina. Tapi dengan darah, dengan air mata juga. Setuju. Dan kita sebagai anak muda ni, aku rasa kita kena sedar betapa periknya perjuangan nak bebaskan negara kita ni daripada jajahan Jepun, komunis, orang putih. Dan kita ni kena teruskanlah perjuangan tu. Bila kau sebut pasal komunis tadi, aku teringat satu benda. Dia ada macam dulu ada satu cerita tau pasal balai polis kena serang zaman dulu. Yang tu cerita Bukit Kepong. Cerita tu kan dia cerita betul tapi orang filmkan tak? Bukan yang tu. Yang tu aku tahu. Dia satu lagi cerita berlaku dekat negeri Pahang ni lah. Pahang? Ada, aku ingat. Aku tahu. Kau ni Relax sikit. Cerita dia macam dulu ada satu balai polis ni telah diserang oleh komunis seramai 250 orang pada subuh. Dan pada ketika tu, kalau kau nak tahu, polis menang tau. Macam mana kau tahu? Cuba cerita sikit. Betul tak tahu? cerita je lah. Mula-mulanya tu pukul 4 pagi lah jadi pengawal balai polis ni. Nama dia entah orang panggil Yen, lupalah nombor lama sangat ya. Orang Negeri Sembilan. Dia ni biasanya tukar giliran jaga 2 jam sekali. Bila hampir ke pukul 4, dia ni datanglah nak ke balai, nak membangunkan gilir yang menggantikan tempat dia. Kemudian bila dia nak bertolak daripada kubu tu, dia suluhlah keluar daripada kawasan tu, ala ke benteng yang nak pergi ke pejabat pengulu lama. Dia suluh keluar. Komunis ni fikir polis sudah nampak. Dia terus tembak. Dah ke power dia dah siap tunggu. Mengkali tunggu masa je dah. Dalam masa itulah, dalam pukul 4 mula-mula tembak tu hingga sampai pukul 5 itu boleh kata tak ada hentilah tembak. Subuh berdarah di Kuala Kerau. Sumber udara Kuala Kerau ni dapat digali bila saya terbitkan satu rancangan di Radio Malaysia Pahang FM, rampaian pasukan keselamatan, dan antara segmen ni adalah jejak pahlawan. Jadi banyaklah jejak-jejak pahlawan yang dapat kita temui kan. Tapi antara yang orang kata betul-betul berkesan dah, inilah apa yang diceritakan oleh Allahyarham 1145 Korporal Wuk bin Zainal. Korporal Wuk bin Zainal ni masa terjadinya subuh berdarah di Kuala Kerau ni, dia memangku jabatan ketua polis, ketua balai ketika tu. Pertemuan pertama tu, jumpa dia tu tak ada telefon dulu ke apa ke, di apa ni kata, di arrange oleh Tok Mulu dengan ketua kampung berkenaan. Jadi saya pergi rumah dia tu dalam keadaan dia kata, kawan tak bersedia ni. Maknanya dia dengan pakai baju rumah dia dengan duduk bersandar. Jadi bila cerita ni memang boleh bayangkan macam mana cara dia bercerita. Dia kata dia bercerita daripada kisah awal kejadian sampailah habis
kejadian tu? Peristiwa yang subuh bedah di Kuala Kerau ni merupakan kali kedua Balai Polis Kuala Kerau telah diserang. Setahun sebelum itu sebenarnya pun Balai Polis yang sama ni pun telah diserang. Tetapi dengan gerombolan komunis yang tak berapa ramai lah. Dan anggota polis pun tak berapa ramai. Jadi serangan tu tidaklah separah yang berlaku pada kali kedua ni. Okay. Dan kali kedua ni ibaratnya memang pihak komunis ni mengatur langkah bagi memastikan memang nak melumpuhkan betul Balai Polis ni. Walau bagaimanapun di pihak polis mereka juga ada prinsip-prinsip lah sekitar Kuala Kerau ni yang kerana polis juga bukan saja berada di Balai Polis, dia juga ada yang menyewa kat luar. Jadi dengar juga desas-desus dan nampak je kelibat-kelibat pihak komunis, pemimpin-pemimpin dia yang datang keluar masuk ke Pekan Kuala Kerau ni. Itu pun petanda bahawa mereka sedang menyelidik ataupun bersiap sedia lah. Ini pengalaman kerana Balai Polis ni juga masa serangan kali pertama dulu mereka juga dapat signal daripada tadi lah, daripada tengok tanda-tanda tadi. Cara dia bercerita tu membuatkan kita, kalau kita duduk kat situ, kita takkan bergerak. Kita akan tunggu lagi cerita dia. Sebab dia macam ada, bila dia bercerita tu kan macam ada satellite dekat dia. Dia chapter tu satu-satu. Tak boleh saya nak cerita ni perlu orang mesti berdiri sebenarnya. Mereka bergila-gila menjaga rondaan, menjaga Balai Polis itu. Maka lebih kurang pukul 4 pagi Korporal Mata-Mata Yin ataupun Bahrain yang daripada berasal dari Negeri Sembilan ternampak kelibat komunis sedang memotong rantai pagar. Bila dia tersuluh kepada komunis tadi, komunis terus tembak. Masa itulah Korporal Yin menjerit minta bantuan. Dan semualah anggota yang ada dalam kawasan Balai Polis ni pun bersedialah. Dan masa itulah bermulalah berlakunya tembak-menembak antara polis dan komunis tadi. Cerita pasal subuh berdarah ni, nak menguatkan lagi cerita tu, bila disebut siapa yang mula-mula sekali ternampak kelibat komunis kat tepi pagar, dia kata masa tu dia orang baru lepas roll call, dia kata kan. Jadi dia kata dia tak ingat nama orang tu, dia kata kita orang panggil dia Yin. Bila habis kisah yang dicerita ni, bila kita siarkan, dengan takdir Allahnya yang Yin ni dengar, dia telefon kita. Dia telefon, lepas tu bila dapat nombor telefon semua, saya pergi dengan bantuan Tok Pengulu Mukim Jenderak masa tu. Kita orang pergi temu ramah pula dia. Ini saya nak menguatkan cerita subuh berdarah ni. Bila temu ramah dia dekat rumah dia, dekat Keramat rasanya, di KL lah. Sedangkan arwah Korporal Buk tadi tu di Lancang. Masa yang berbeza, jauh beza masa dia, tapi kisah cerita dia, Allahu Akbar, sama. Itulah dia ceritanya. Sebab tu saya yakin sangat dengan cerita dua orang ni, ditambah lagi dengan ada lagi 2-3 orang yang saya jumpa, menceritakan benda yang memang sama. Masa itu dalam Balai Polis cuma ada 30 orang saja anggota lah, anggota mata-mata dan juga AC lah, Special Constable ni. Jadi berbanding dengan pihak komunis, dinyangkakan masa itu 250 orang lebih lah. Mana keliling tu? Keliling. Jadi oleh kerana Balai Polis ini mengharapkan kekuatan dia ialah kubu-kubu dia. Kubu-kubu dan semangat keberanian anggota lah. Masa itu difahamkan oleh Wuk bin Zainal ni, seorang mata-mata yang agak berani, yang nampaklah keterampilannya masa itu ialah mata-mata Hussein Ismail. Hussein Ismail ni pun memang berasal pada Mukim Jenderak juga. Bagi dia kata yang banyak membantu peristiwa tu, yang peristiwa ni menang kita kisah berdarah ni polis menang. Bagi dia kata, saya ingat lagi dia kata, bagi saya Hussein lah hero pada kejadian tu. Sebab dia kata Hussein ni, dia kata dengan takdir Allah dia ni selamat, walaupun dia kata bila nampak kubu sana minta peluru, dia bergolek ke sana, nampak kubu ni minta peluru, dia bergolek ke sini. Cara dia cerita tu kan. Jadi bagi saya dia lah, dia kata hero lah maknanya dalam sejarah tu. Jadi diceritakan oleh Wuk bin Zainal tadi dalam tembak-menembak tadi,
balai polis betul-betul mengharapkan kubu. Kubu mesti dibekalkan dengan senjata, dengan peluru yang bercukupi. Jadi antara kubu dengan balai polis ni terdedah kepada serangan sebenarnya. Terdedah dengan hujan peluru ni. Yang berani bergolek-golek mengambil peluru di balai polis dan menghantar kubu ni cuma Husin Mata-Mata Husin tadi. Jadi Mata-Mata Husin bergolek lah. Macam kata nampak sendiri yang Mata-Mata Husin Ismail ni bergolek di hujan peluru ni tapi tak cedera. Mengambil peluru hantar ke kubu. Bergolek lah. Memang dia kata serangan ni memang hebat lah. Dia memang sebab tu dia kata sebab dia dirancang. Dia kata berterusan non-stop. Dia kata tak ada masa reda, tak ada masa rehatnya dia kata tembakan tu. Sampai kan dia kata kita peluru kita pun hampir habis dia kata. Tu yang dia jerit tu dia kata kan. Peluru satu nyawa kan. Walau bagaimanapun, benda yang menakutkan anggota polis ni ialah mereka sebenarnya mempunyai peluru yang terhad saja. Jadi mereka merancang supaya di saat-saat akhir itu tembakan dikurangkan. Melainkan kalau perlu saja. Mereka sempat menghantar semboyan kepada IPD yang berpusat di Mentakap untuk minta bantuan daripada balai polis Mentakap lah. Balai polis Mentakap ni pun hantar bantuan bersama dengan kereta api Amor Trim lah ataupun trim yang berbersai ni membantu. Benda ni pun itu kata komunis ni memang dah jangka dah. Dia tahu dah benda ni akan dia dah rancang dah. Dia tahu bantuan akan sampai. Dia siap potong siap landasan dekat belakang Tanjung Kubu tu. Dia potong belakang Tanjung Kubu tu yang laluan kereta api ni. Bagi memastikan kereta api ni terbalik. Jadi bantuan tak akan sampai lah. Dan dia orang boleh ambush pada dalam kereta api tu. Pihak polis Mentakap ni membawa berengan. Selalunya berengan berada di depan armor train ni, berdepan. Tapi entah macam mana ketika itu pihak yang membawa berengan ni sibuk memasukkan peluru lambat. Jadi berada di belakang, masuk kemudian berada di belakang. Sampai Tanjung Kubu memang akhirnya terbaliklah kereta api itu dan pihak komunis lebih kurang dalam 2-3 orang yang berada di bukit Tanjung Kubu tu ambush di depan kira nak membakar kereta api ni. Kereta api ni memang tak tembus peluru tapi nak dibakar lah. Sampailah dia orang menyerang dan dia orang confident lah dalam tu dah lumpuh. Tiba-tiba muncul berengan di belakang. Masa itulah berengan ni keluar. Habis semualah komunis-komunis itu. Bukan dalam 20 orang lah. Habis semua macam tu. Dia kata dalam peristiwa tu dia kata ada yang terkorban tu lah yang nama Hamzah ni. Mata-Mata Hamzah yang dikatakan akan melangsungkan perkahwinannya beberapa hari lagi lah dan dah bercuti dah untuk balik ke Kuala Kerai. Dan paling menyedihkan kerana dia tertembak apabila nak mengambil pakaian pengantinnya yang disidai lah. Oleh kerana malam kita tak nampak kan, cuma kita bertempur dengan peluru je. Dan memanglah luar tu cebisan darah-darah, cebisan daging, cebisan otak pun penuhlah di sekitar balai polis tu. Jadi paksa dibersihkan. Jadi itu menunjukkan bahawa pertemuan tu memang hebatlah. Sebab apa cerita tak dikenali? Cerita yang paling masyhur Bukit Kepong. Sebenarnya inilah peranan media. Media yang menceritakan ni. Kerana masa itu Jin Samsudin dalam mencari bahan-bahan dia terjumpa bahan Bukit Kepong dulu. Kan? Jadi apabila difilmkan dengan tajuk Peristiwa Bukit Kepong, yang inilah yang jadi dan filem pula bawa office lah. Kan? Ini yang menjadikan jadi seolah-olahnya peristiwa Bukit Kepong lah peristiwa yang paling hebat ni. Agaknya mungkin Jin Samsudin kalau dia jumpalah peristiwa ini dulu, mungkin dia buat subuh udara Kuala Kerau ataupun peristiwa Kuala Kerau, kan? Pasal ini balai polis Kuala Kerau ni amat jauh sangat bezanya dengan Bukit Kepong. Weh, serius lah. Aku tak tahu langsung pasal cerita ni, weh.
Meremang ya bulu rumah aku. Kau nak tahu, inilah salah satu cerita yang sangat membanggakan. Tapi tak ramai yang tahu. Sekarang kau faham apa tu maksud perjuangan dengan pengumaran. Cuma caranya beza sikit lah dulu dengan sekarang kan. Generasi lama dah bagi kita Malaysia yang kita duduk sekarang ni. Sekarang ni tanggungjawab kita bagi Malaysia yang lebih baik pada generasi akan datang. Itu anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita. Semangat betul kau ni. Merdeka! 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 Rahsia dah. Sekejap. Dah lambat lah. Lambat.